Rancangan ulangan Makarimul Akhlak ini akan disampaikan oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dan diterbitkan oleh Syafiq Zulkifli. Ikuti siaran rancangan Makarimul Akhlak pada setiap Isnin pukul 9.15 malam hanya di IKIM FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi kama 'allamtana an nahmad wa usalli wa usallimu ala khairi khalqika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Yang saya kasihi DJ Syafiq Zulkifli selaku penerbit rancangan Makarimul Akhlak di Radio IKIM, juga tak lupa sidang pendengar Radio IKIM yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, kita sabar minggu kita berbincang dalam beberapa tajuk-tajuk berkaitan dengan kehidupan kita pada masa kini. Dan Alhamdulillah, pada malam ni perbincangan saya berkenaan dengan isu apa yang saya telah pergi dan saya lihat dalam satu expo terbesar pertanian, perladangan, penternakan di bawah Kementerian Pertanian dan Asas Tani, di mana tak kala saya pergi, saya melihat terlalu banyak inovasi-inovasi pertanian, perladangan, peternakan, perikanan dan sebagainya yang saya rasa cukup menarik dan cukup teruja. Yang saya nak sebut pada malam ni tajuk lebih kepada inovasi. Apa yang saya maksudkan inovasi ialah apabila kita dapat menjadikan sesuatu perkara yang mungkin tidak terpakai, tidak berguna, tetapi dengan mengambil mesra alam, tumbuhan, tanaman yang boleh ditanam di susun atur, dibuat dengan dekor yang baik dan seolah-olah bentuk satu landscape yang baik, sehingga menjadi cukup menarik, menyegarkan mata, menenangkan jiwa. Tak kala kita tengok tumbuh-tumbuhan hijau yang Allah ciptakannya, maka di sini dapatlah kita memahami bahawa banyak perkara yang kadang-kadang kita rasa tidak berguna tapi rupanya amat berguna. Tayar-tayar lama, ring-ring basikal, mangkuk, hatta didapati mangkuk tandas sendiri pun diletak tanah dan ditanam, menjadi cukup menarik apabila kena cara susun aturnya. Itu sebahagian daripada apa yang saya rasa amat penting untuk kita telaah, kita fahami dan kita juga untuk membuat sedikit inovasi kepada keadaan diri kita ini, sehingga kreativiti yang kita kemukakan itu menatijahkan bukan semata-mata pemandangan yang cantik, tapi memberi pembukaan kepada ufuk minda kita semua, agar kita tidak membuang masa dalam mendapatkan kelebihan-kelebihan, mendapatkan apa yang kita hajatkan, insya-Allah. Sidang pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah, pada malam ni dalam rancangan Makarimul Akhlak, tajuk yang saya nyatakan ialah berkenaan betapa perlunya kita berinovasi dan menggunakan manfaat yang Allah beri kepada kita, yang mungkin pada sekali pandang ia adalah benda terbuang, tapi sebenarnya tidak. Apabila kita dekorkan dia, kita inovasikan dia dengan satu bentuk yang mungkin mendatangkan banyak manfaat. Saya asaskan perbincangan ini dengan sebuah hadis Nabi SAW, sebagaimana Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani telah menyebut, antara lain menyatakan, kunna iza khandaqna iza husirna takhandaqna, atau kama qala. Kami ni, yakni kata Salmanul Farisi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, bila mana kami merasa gerung, takut apabila kami dikepung, kami berinovasi dengan menggali khandak, menggali parit. Tengok tuan-tuan, kenyataan ini dengan jelas menunjukkan kepada kita bahawa manusia bila dia berinovasi, bila dia cuba untuk melaksanakan dengan sebaik mungkin,
maka dia telah menghasilkan kehebatan yang luar biasa. Saya nak sebut tentang hadis yang mungkin pernah kita bincangkan, tapi cukup menarik bagaimana Rasulullah SAW boleh terima satu pandangan yang begitu asing bagi orang Arab. Taktikal peperangan, biasanya kita berperang lawan sama lawan. Tapi bila mana kita merasakan diri kita ini dalam jumlah yang kurang, sedikit, kecil, maka perlu bagi kita menggunakan pelbagai helah, pelbagai cara untuk supaya musuh tidak dapat menyerang kita. Salmanul Farisi yang berasal daripada Parsi mendatangkan satu idea yang cukup hebat. Katanya orang Parsi zaman dulu bila perang lawan dengan musuh-musuhnya dari Rom dan sebagainya, bila mana mereka merasa mereka bimbang takut dikalahkan dan mereka tak mampu untuk mara, bahkan mereka bersifat mempertahankan sahaja, bertahan. Ketika itu mereka gali parit. Jadi mereka berkubu di belakang parit tersebut. Musuh lalu nak lompat kuda tak lepas, nak berjalan pun kalau nak turun dipanah, maka kalahlah musuh. Jadi cara ini menyelamatkan, dan cara ini adalah satu pertahanan yang cukup mudah, yang akhirnya Nabi bersetuju dan Nabi telah menyusun atur tentera Islam. Para sahabat di kalangan Muhajirin dan Ansar dibahagikan jumlah tertentu dengan hak yang dikenakan untuk menggali dengan kerjasama, bersatu hati, bersatu tenaga, bersatu kekuatan. Mereka menggali, mereka bernasyid. Salah satunya menyebut Allahumma la aisha illa aishul akhirah fansuril ansara wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan, tidak ada kehidupan yang sebenar kecuali kehidupan akhirat. Maka tolonglah orang Ansar dan tolonglah orang Muhajirin. Natijahnya tuan-tuan adalah amat luar biasa. Parit yang payah sukar untuk digali dengan tanah batu kerikil yang kukuh, tapi dengan kerjasama, dengan azam, dengan kesungguhan, akhirnya mereka dapat siapkan sebelum tercetusnya peperangan, sehingga barisan Ahzab dan tentera bersekutu tergamam dan terkejut bila mana kemarahan hampir 10,000 bala tentera berdepan dengan tentera Islam yang punya kekuatan kurang daripada 3,000, tapi tentera Islam dapat bertahan. Akhirnya Allah kalahkan mereka dalam keadaan hina dina, pulang dalam keadaan rasa takut kerana ribut yang kuat, dan mereka tidak lagi mengancam tentera Islam selepas itu. Dan pendengar yang dirahmati Allah, dalam Makarimul Akhlak pada hari ini, sebagaimana saya katakan, berinovasi. Kita ambil apa yang Nabi setuju dengan pendapat Salmanul Farisi itu. Kita tengok, bila kita tengok kreativiti petani kita, kreativiti yang diasaskan oleh Mardi, oleh beberapa lagi Fama, begitu juga Nafas dan sebagainya, maka kita faham bahawa kadang-kadang benda tu tak mahal, tapi bahan yang disusun atur dengan sebaiknya memungkinkan menjadi satu harga yang cukup mahal. Bahkan konsep yang digunakan kita semula dan mengguna semaksimum mungkin bahan-bahan yang ada. Maka teori ini adalah teori yang patut kita fahami, sebagaimana hadis Maimunah, hadis bagaimana Rasulullah SAW melihat satu bangkai yang telah mati, kambing yang mati. Nabi kata, halla intafa'tum bihima, kenapa kamu tidak mengambil manfaat daripadanya? Sahabat menyatakan dia mati. Nabi kata, kamu sama, kamu ambil kulitnya, boleh manfaat daripada yang lain. Daripada di situ menunjukkan Nabi ajar kita mengambil manfaat. Alhamdulillah, rupa-rupanya sebagai contoh, satu yang kita selalu dengar berkenaan dengan kelapa sawit. Kelapa sawit ni satu pokok yang cukup luar biasa. Pokok kelapa sawit ini, sebagaimana yang diterangkan kepada kami, adalah pokok yang kita boleh guna semaksimum mungkin. Daunnya yang dipisah daripada
lidinya dapat diguna, dihancur, dijadikan pellet, dijadikan makanan kambing, lembu dan sebagainya. Lidinya pula dapat disusun atur sehingga menjadi penyapu atau alat-alatan yang cukup baik. Batangnya pula, empulunya pula, semuanya dapat digunakan. Jadi seolah-olah tak ada yang tak boleh digunakan melainkan digunakan. Sehingga hampas kelapa sawit yang telah digunakan itu juga boleh digunakan. Itu menunjukkan betapa hebatnya. Sebenarnya bila saya tengok cerita macam ni, bila saya diberi penerangan, saya teringat sebuah hadis Nabi SAW yang cukup menarik. Tuan-tuan, pernah satu ketika baginda SAW sengaja bertanya kepada para sahabatnya. Hadis ini hadis sahih. Nabi kata, apa jenis pokok di mana kita dapat banyak manfaat daripadanya? Hampir semua kita dapat manfaat. Maka sahabat ni tak dapat nak jawab. Masing-masing termenung, apa pokok? Tetapi yang tahu salah satu jawapannya iaitu Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab. Tapi oleh kerana Abdullah bin Umar ni kecil, dia malu nak jawab. Sebab dia tengok abah dia sendiri pun tak jawab, sahabat-sahabat kanan yang tua yang lain tak jawab, jadi dia senyap. Bila dah lama diam, akhirnya Nabi beri jawapan. Itulah dia pokok tamar, pokok kurma. Selepas Nabi jawab, Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab pergi bagi tahu kepada bapanya Umar ibn Al-Khattab. Bah, sebenarnya jawapan tu saya tahu. Lalu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab kata, kenapa kamu tak bagi tahu? Kalau kamu bagi tahu, aku cukup berbangga dengan kamu. Aku amat seronok apa yang berlaku, apa yang kamu jelaskan tu. Tapi kamu tak bagi tahu, sepatutnya kamu cakap tadi. Baik, apa yang saya nak sebut dalam kisah ni ialah, kalau kita tengok pokok kurma atau pokok tamar, dia terlalu hampir dengan pokok kelapa sawit, juga hampir dengan pokok kelapa atau nyo. Tapi kalau tengok betul-betul pokok kurma ni, kehampiran dia dengan pokok kelapa sawit adalah amat dekat. Jadi bila kita tengok macam tu, maka fahamlah kita, seolah-olah kias yang kita lakukan, oleh Fahma lakukan, bahawa pokok kelapa sawit ni banyak benda manfaat kita boleh gunakan semaksimum mungkin. Maka itulah yang Nabi sabdakan berkenaan dengan pokok kurma. Oleh kerana itulah, bila mana mereka kata mereka dapat manfaat sebanyak mungkin, di sinilah pentingnya ilmu. Dengan ilmu, perkara yang kita bazirkan, kita buangkan, kita sia-siakan sebelum ini, sudah berapa batang kelapa sawit berlaku penebangan dan berlaku kadang-kadang dibiarkan sekadar dibakar semata-mata. Tapi sekarang kita dapat manfaat dengan sebanyak-banyaknya. Pelik dan ajaib, terkadang-kadang kita dapat manfaat, kita boleh buat pula daripada sebahagian umpulu sebahagian daripada perkara-perkara yang lain. Kita boleh buat kertas-kertas. Sebagai contoh, daripada nenas. Daripada nenas ini, kita dapat buat pelbagai bentuk. Ini menunjukkan kepada kita, termasuklah boleh buat kertas. Saya tengok, saya rasa, luar biasa. Macam mana mereka boleh buat kertas? Macam mana mereka boleh buat yang ini? Tanya pula harganya cukup mahal. Orang Filipina boleh buat. Bukan sekadar boleh buat kertas, boleh buat baju, boleh buat kain, boleh buat benang. Ini semua menggambarkan kepada kita bahawa dengan ada ilmu, dan Alhamdulillah uji kaji yang dibuat, gabungan daripada pakar-pakar di universiti, di Mardi, di Kementerian Pertanian dan lain-lain lagi, menghasilkan natijah-natijah yang amat luar biasa. Bayangkan kalau kita boleh menggunakan semaksimum mungkin apa yang Allah telah kurniakan kepada kita, maka sudah barang pasti natijahnya adalah amat-amat baik. Justru, saudara-saudara sekalian, bagus juga kalau kita tengok bagaimana inovatifnya, bagaimana kreatifnya pelajar, para petani-petani kita,
bijak pandai kita, peladang kita, penternak kita. Masing-masing ada cara, masing-masing ada kreativiti. Sebagai contoh, saya terkejut bila saya tengok seorang makcik yang sudah berusia sedikit. Tapi tuan-tuan tahu, dia punya inovasinya cukup baik. Dia boleh menggarap gambar. Dia buat gambar rumah, gambar kebun, gambar tanaman, gambar laman rumah. Cukup menarik. Sekeping gambar tu saya cuba tanya berapa harga. Katanya RM5,000. Yalah, bukan isu nak tahu apa, tapi nak gambarkan. Yang pelik dan ajaibnya bukan dia buat gambar tu, dia lukis, dia ni tak. Dia ambil bahan material daripada benda tersebut sendiri, dia susung atur dengan rapi, lalu ditekapkan padanya dengan sedikit pengubah suaian, jadi macam ria sungguh. Jadi macam asli. Dan ini yang mengejutkan kita. Kalau kita kira bahan-bahan dia buat tu, mungkin tak sampai RM10 pun. Mungkin RM8 ya. Dan mungkin tak ada RM1 pun. Maksud saya sebab bahan-bahan tu sikit, orang buang. Tapi oleh kerana dia kreativiti dia. Di sinilah saya rasa amat penting bagi orang Islam ada kreativiti. Kalau kita ada kreativiti, maka bahan yang mungkin buangan, mungkin murahan, mungkin tidak bernilai, mungkin tidak berharga, mungkin harganya amat murah. Tapi apabila ada kreativiti, dia melonjak dengan harga yang cukup mahal. Lebih daripada harga yang kita jangkakan dan kita sangkakan. Itulah hebatnya kreativiti. Tuan-tuan dan puan-puan Radio IKIM yang saya kasihi pendengar sekalian, kita masih lagi dalam ruangan yang kita namakan sebagai Makarimul Akhlak. Kembali kepada isu yang saya sebut tadi, inovatif. Bila kita berinovasi, sebenarnya ini salah satu daripada cara kita memaksimumkan penggunaan akal kita. Kita menjana akal kita. Kita menggerakkan akal kita. Kita menggunakan akal kita dengan sebaik mungkin, makanya natijah daripada penggunaan akal tersebut menyebabkan manfaat yang kita dapat cukup besar. Tapi malang, 1000 kali malang, kadang-kadang wujudnya rasa malas untuk berfikir, untuk mengambil manfaat faedah daripada akalan yang Allah kurniakan kepada kita, menyebabkan kita berada di tahap lama, di takut lama. Jadi, kesian orang yang seperti ini. Macam mana kita nak maju? Banyak persoalan bila saya tengok masalah nanas, orang bentang kat saya rasa seronok. Dan lain lagi. Yang semua yang saya nampak, kebanyakannya mengatakan mereka mampu keluar bergiang, tapi pasaran mahu bergiang-bergiang. Bukan sekali ganda, berkali-kali ganda. Ini dia. Jadi, dengan kemanfaatan yang ada pada ni, dengan berinovatif, dengan memikirkan pelbagai cara dan strategi, maka saya yakin dan saya percaya kita dapat membangunkan banyak hasil-hasil yang di luar jangkaan dan di luar jangkauan kita. Kadang-kadang kita rasa tak boleh, tapi dengan kesepaduan, dengan teknikal, dengan kerja usaha sama daripada kementerian dan juga daripada petani, daripada penternak, daripada peladang, apabila bergabung kesemuanya, natijahnya adalah cukup ranum, natijahnya adalah cukup baik, dan natijahnya adalah amat-amat memberi kesan yang amat-amat positif. Inilah yang kita dambakan dan inilah yang kita harapkan. Saya yakin dan saya percaya insya-Allah kalau usaha seperti ini kita dapat teruskan lagi. Dari semasa ke semasa kita memperolehi banyak kelebihan insya-Allah. Ayuh
kita cuba janakan gerakan pemikiran akal kita dalam mengusahakan dan menghasilkan inovasi yang cukup baik, sebagaimana yang saya kisahkan dalam kisah Maha yang baru sudah keselesaian baru-baru ini, memberi satu kesan dan impak yang besar untuk kita pacu negara kita, negara yang cukup hebat, cemerlang, terbilang dan dapat berada di pasaran yang cukup hebat di antarabangsa, insya-Allah. Sekadar itulah, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberi kepada kita kebaikan hidup di dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil, Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.